يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Surahallahul Azim. Okey, Abang Ali Din, baca terjemahan umum ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Sadaqallahul Azim. Jazakallah khairan. Ya. Baik, itulah terjemahan umum. Mari kita teliti lebih mendalam ataupun lebih rapi setiap kalimat yang kita dengar ni daripada ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya wahai, ayyuha wahai. Sebenarnya di situ ada dua kali seruan tu, ya. Wahai, wahai, ya. Alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. Allah Ta'ala menyeru, memanggil kepada orang-orang yang telah pilih jalan iman. Alhamdulillah, kita semua telah pilih jalan iman, pilih jalan Islam, dan ini seruan panggilan kepada kita. Istajibu, sahutlah oleh kamu. Ini perintah ni. Istajibu, sahutlah oleh kamu. Sahut tu maknanya apa? Dengar dan taatlah. Lillah, bagi Allah. Walir Rasul, wa dan li, bagi ar-rasuli, Rasul itu. Jadi sahut seruan. Terima panggilan ataupun dengar dan patuhilah apa yang Allah dan Rasulnya suruh kamu. Idza, apabila, da'a, telah menyeru ia, kum, kamu, lima, li, bagi, ma, apa yang, yuhyi, ia menghidupkan, kum, kamu. Jadi kehidupan sebenar dalam Islam adalah kehidupan yang mengikut perintah Allah, syariat Allah, agama Allah. Jadi Allah suruh, istajibu lillah walir Rasul. Sahutlah oleh kamu. Penuhilah. Dalam terjemahan itu dia kata, penuhilah seruan Allah. Dan juga penuhilah seruan bagi Rasul tu. Idza, apabila da'a, telah menyeru ia, kum, kamu, lima, li, bagi, ma, apa yang, yuhyi, ia menghidupkan, kum, kamu. Jadi kehidupan sebenar adalah kehidupan yang mengikut perintah dan syariat Allah. Jadi kehidupan yang nanti mendapat barakah, kehidupan yang nanti Allah akan berikan ganjaran kebaikan, insya-Allah. Wa'lamu, wa dan i'lamu, ketahuilah oleh kamu, annallaha, bahwasanya Allah, yahulu, yahulu, dia membatasi, baina, antara, al-mar'i, seseorang itu, wa dan qalbi, qulub, hati nurani, jantung, qalbu, hinya. Jadi kita ni sebenarnya semuanya di bawah kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, dia boleh membolak-balikkan hati nurani, pemikiran, orang kata jantung kalbu manusia ni. Jadi kita minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan jantung kalbu, hati nurani, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah, perteguhkanlah hati nurani kita, jantung kalbu kita, makna diri kita ni atas agama Engkau, ya Allah. Kita tak mahu Allah paling jauhkan kita daripada kebenaran.
juga antara doa yang kita selalu baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan kulub kita, hati nurani kita, ba'da id hadaitana, selepas kau dah tunjuk kepada kita. Kita minta Allah sentiasa memberi petunjuk taufik hidayahnya kepada kita. Maka untuk itu kita kena menyahut seruan Allah, perintah Allah, dan jangan kita mengingkari, dan kita minta jauh, janganlah Allah palingkan kita, jangan kita terpesong dari kebenaran, kita hendak berada atas kebenaran. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahawasanya kepadanya, kepada Allah tu tuhsyarun, kamu dihimpunkan, kamu dikumpulkan nanti di hari kemudian besok. Maka kita semua tidak boleh lari dari Allah. Kita tak boleh escape dari Allah Ta'ala. Maka kita usahakan lipat gandakan usaha untuk ketaatan. Bukan lari jauh, tapi kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi itulah perintah, suruhan kepada kita, untuk menyahut perintah suruhan Allah Ta'ala, untuk menghidupkan kita dengan kehidupan sebenar. Jadi kehidupan Islam ini perlu ditegakkan sebenarnya. Ayat lain Allah kata, aqimuddin wala tatafarraqu fi, dirikan oleh kamu akan adinul Islam itu, jangan bercerai-berai padanya. Jadi nak menegakkan adinul Islam, ini ada sedikit perkongsian tambahan yang saya bawakan. Jadi pertama sekali nak tegakkan agama Allah, pertama sekali iman tu kena dibina. Iman tu kena dimantapkan. Kita dah pilih jalan iman, dah pilih jalan Islam, maka pastikan ianya berasaskan kepada ilmu, bukan agak-agak, teka-teka, ikut-ikutan. Tak boleh. Mesti dibangunkan dengan ilmu. Jadi sumber dalil dalam membina iman tu, membina akidah Islam, pertama sekali dalil akal dan juga dalil naqli, iaitu wahyu. Itu ada akli dan naqli. Jadi akal fikiran kita ada untuk kita memikirkan mengenai dengan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kewujudan adanya Tuhan pencipta alam semesta. Siapa dia? Itu Allah Ta'ala, dan kita tahu kerana Allah bagi tahu melalui wahyu yang Allah turunkan, itu Al-Quran. Maka di sini kita kena bina keimanan, jaga keimanan, perkukuhkan keimanan, keyakinan jangan diragu-ragukan, jangan dirosakkan. Kemudian nak tegakkan agama Allah ni, kita perlu tahu peraturan-peraturan hidup, syariat. Jadi peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan kita ni. Peraturan yang sebagai individu ada makan, minum, pakai, akhlak. Kemudian ada juga ibadah-ibadah khusus. Macam apa yang ada dalam rukun Islam, itu ibadah-ibadah khusus. Kemudian dalam Islam juga telah memperincikan macam mana sistem pemerintahan. Maka kita kena ada sistem ekonominya, sistem sosial, pergaulan sosial, bagaimana dengan polisi, pendidikan, dan sudah pastilah bila ada kenegaraan Islam ada dasar-dasar luar negara. Dan kita tidak boleh lari daripada ilmu, sebab nanti benda ni perlu diterapkan dalam kehidupan. Jadi syariat Islam diterapkan oleh siapa? Oleh negara. Hanya penguasa negara yang ada bidang kuasa untuk menerapkan syariat Islam. Walaupun kita mungkin satu karya, satu masjid, semua setuju, tapi tak ada bidang kuasa. Yang ada bidang kuasa adalah negara. Jadi negara lah yang perlu menerapkan hukum hakam Allah ni, sistem pemerintahan, pengurusan umat, cara yang Allah syariatkan.
Maka dengan cara itu selesai masalah-masalah umat, akidah Islam terpelihara. Bahkan Islam ini dituntut supaya dikembang luaskan ke seluruh dunia. Itulah Allah pun sebut wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekian alam. Maka itulah pentingnya kenegaraan Islam itu diwujudkan selepas dah runtuh kenegaraan Islam ni tahun 1924 lah secara rasminya ataupun 1342 Hijrah. Jadi umat Islam bila dah negaranya berkecai, maka umat Islam pun lemah berkecai. Maka perlu kita usahakan supaya umat ini dapat mendirikan semula kehidupan Islam, syariat diterapkan, maka yang lain-lain pun ikut sama untuk apa? Untuk dipelihara. Baik, jemaah sekalian itu sedikit bukan imam panjang. Baik, pada malam ini kita nak meneliti hadis, dan hadis ni adalah hadis yang saya buka dulu ni. Okey, ni hadisnya. Hadis ke-19 Dan hadis kita pada malam ni dah mula masuk, kita kata, satu skop baru. Baik. Ini skop baru dia. Memerintah bererti memelihara urusan umat Islam dengan syariat Islam. Jadi bila dikatakan memerintah tu, pemerintahan berarti memelihara, menjaga urusan umat Islam ni dengan syariat Islam, menerapkan syariat Islam. Jadi di bawah tajuk besar ni, maka kita jumpa hadis yang ke-19. Temanya, penguasa yang zalim akan dirantai pada hari pembalasan. Wah, ya. Ini amaran Nabi SAW mengingatkan bahawa kepada para pemimpin jangan buat zalim, jangan menzalimi. Ya. Baik, hadis ke-19, hadis dari kitab Mustadrak Al-Hakim, nombor 7109. Ya. Kata Nabi SAW, ma min ahadin ya'muru ala asyaratin asa'ida la yaqasutu fihim illa ja'a yawmal qiyamah fil asfad wal aghlal. Baik, kita tengok terjemahan dia. Randy, baca dulu Randy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah seseorang yang memerintah selama 10 tahun atau lebih dan tidak berlaku adil di antara mereka, kecuali ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan dirantai dan dibelenggu. Mustadrak Al-Hakim nombor 7109. Ya, ini pesan Nabi SAW. Ya. Ma min ahadin, ya. Ma itu nafiah. Tidaklah daripada seseorang ya, dia memerintah ala atas asyarah 10 tahun. Tak daripada seseorang dia memerintah 10 tahun fasa'ida, ataupun lebih daripada itu, ya, la yaqsutu fihim, tiada dia berlaku adil di kalangan mereka, illa, melainkan yaumul qiyamah, keadaan pada hari kiamat, dalam keadaan al-asfar, mana orang yang berantai, wal aghlal, dan juga terbelenggu. Jadi dia memerintah, dia apa? Dia mana dia menyuruh, dia command, dia control. Mana dia ada bidang kuasa untuk memerintah 10 tahun ataupun lebih. Ya. Tak dia memerintah, la yaqsutu fihim, ya, tidak dia berlaku adil di kalangan mereka ni, mana tak melaksanakan pemerintahan yang adil.
illa melainkan jaa telah datang ia yaumul qiyamah pada hari kiamat. Tidak datang di hari kiamat nanti, melainkan dalam keadaan macam mana? Fi dalam al-asfad, dalam keadaan dia dirantai, ya, wal aghlal, dan dalam keadaan terbelenggu, ya, dibelenggu. Maka ini orang yang memerintah tapi dia tidak berlaku adil. Dia tak berlaku adil maknanya dia buat kezaliman. Tengok ada sedikit catatan penjelasan. Redaksi hadis ini secara umum menyebut orang-orang yang menjadi pemimpin. Baik orang yang diangkat menjadi pemimpin dengan tanggungjawab yang terbatas, ataupun jadi sebagai gubernur maupun imam bagi seluruh kaum muslimin. Jadi ni memerintah, tak kira lah peringkat macam mana, ya, top level ke ataupun dia sebahagian daripada jentera pemerintahan ke. Jadi kalau dia mengabaikan amanah tanggungjawab, maka dia berat nanti di hari kemudian. Jadi datang pada hari kiamat dalam keadaan dirantai. Jadi itulah, dalam keadaan dirantai, ya, dibelenggu, mengandung pengertian bahawa mereka akan datang pada datang pada hari kiamat dalam keadaan yang sama dengan orang-orang kafir dan munafik yang akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dirantai dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Jadi itulah, ya. Kalau orang yang tak jaga hal-hal keimanan, hal-hal ketakwaan, nanti besok dia akan diminta pertanggungjawaban, ya, atas apa amal perbuatan dia. Jadi kita kena jaga diri kita, jangan nanti di hari kemudian menjadi kesengsaraan pula. Tak mau. Baik, itu di hari kiamat besok akan dibawa, dihimpunkan dalam keadaan berantai dan terbelenggu. Baik, seterusnya C, yang dimaksud dengan berlaku adil adalah bertindak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi katakan adil, dikatakan adil dalam Islam ini adalah meletakkan hak pada yang berhak. Jadi untuk itu yang dikatakan berlaku adil, mestilah bertindak bersesuaian ataupun menepati ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah yang menyebutkan bahawa siapa saja yang tidak berhukum dengan aturan yang diturunkan Allah Ta'ala, maka dikategorikan sebagai orang fasik, zalim atau kafir. Penjelasan ini, penjelasan seperti ini sangat masyhur dan banyak ditemukan, ya, pada kitab-kitab tafsir. Jadi itulah poin C ni, itulah dia nak kongsikan bahawa bila dikatakan berlaku adil tu adalah bertindak bersesuaian ataupun mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, ya, Allah Ta'ala ada mengingatkan juga, ya, bahawa siapa yang tak berhukum dengan aturan yang Allah telah turunkan, maka dia mungkin boleh jadi golongan fasik. Ada juga yang orang buat, maka dia dikatakan orang zalim. Ada juga yang dibiarkan, mereka sebagai golongan kafir, disebut sebagai golongan kafir. Jadi tengok apa yang dia buat tu, ya. Apakah yang itu dia buat menjadi fasik dia ataupun zalim dia ataupun menjadi kafir dia.
Jadi inilah yang kita kata, kita kena berhati-hati, berjaga-jaga, tak mahu kita masuk golongan yang berlaku zalim. Zalim ni menganiaya diri. Menganiaya diri dia, menganiaya orang lain dia juga. Jadi itulah sedikit catatan ringkas tu sampai C. Jadi itulah, nak berlaku adil, mestilah bertindak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jemaah yang dikasihi sekalian, kita tahu bahawa Islam tu, sebagaimana yang kita telah paparkan tadi, Islam tu sebenarnya mengandungi cabang-cabang. Ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Jadi kalau hablum minallah, hubungan dengan Allah Ta'ala, perkara yang terkait dengan rukun iman dan juga rukun Islam. Bila kita kata rukun iman, 6 perkara. Jadi hubungan dengan Allah Ta'ala dari sudut keimanan, kepercayaan, tanpa ada keraguan. Jadi keimanan yang mantap perlu usaha. Kemudian kita tahu hubungan dengan Allah Ta'ala juga meliputi melaksanakan syariat. Dia panggil ibadah umum. Tadi kalau dalam kalau rukun Islam ada ibadah khusus. Di samping itu ada juga ibadah umum, contohnya ekonomi, pendidikan, mahkamah keadilan. Dia ada carta lagi satu, saya tak bawa kat sini. Jadi pentingnya nak diusahakan supaya semuanya menepati perintah dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita meneliti kepada hadis ni tadi, hadis yang mengingatkan kita, kita tak mau jadi golongan yang yang datang pada hari kiamat besok dan keadaan dibelantai, dibelenggu. Dan keadaan ini merupakan satu penghinaan, dan kita tahu kita nak mendapat kurnia Allah Ta'ala, maknanya bukan dibelenggu, bukan dirantai, tapi dikurniakan nikmat yang pelbagai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat zahir dan batin. Jadi kita nak berjaya, tak mau golongan yang dibelenggu ataupun yang dirantai. Itu satu kehinaan, bukan satu kemuliaan. Baik, macam mana kita nak mendapat kemuliaan? Pertama sekali sebenarnya mesti menyahut seruan Allah dan Rasul. Itu yang kita baca tadi, awal. Itu ayat yang istajibu lillah walir rasul, sahutlah oleh kamu, patuhilah oleh kamu, penuhilah oleh kamu seruan bagi Allah dan bagi Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika dia nyeru kamu, mengajak kamu bagi apa yang ia menghidupkan kamu. Maka penting kita ni menyahut perintah Allah dan perintah Rasul dalam kehidupan, bukan mengingkarinya. Keimanan mesti dengan keimanan yang sungguh-sungguh, bukan ambil sebahagian tinggal sebahagian. Kalau ambil sebahagian tinggal sebahagian, maka dia mengundang kehinaan. Kerana Allah beritahu dalam ayat lain, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab itu dan kamu mengingkari sebahagian? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum ila khizyun fil hayatid dunya. Maka tiada balasan bagi orang yang buat macam tu dengan kamu tu melainkan dapat kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di hari kemudian besok dia kembalikan kepada azab yang lagi dahsyat. Allah tanya, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu beriman sebagian kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu mengingkari sebagian? Jangan buat macam tu. Kenapa? Kalau buat macam tu akan mengundang kehinaan.
hina di dunia dan di akhirat. Jadi Allah bagi tahu, Allah ingatkan ya, supaya kita jangan buat pilihan yang salah. Jangan buat pilihan yang salah. Kena buat pilihan yang betul. Istajibu lillah wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sahutlah oleh kamu seruan Allah dan Rasul bagi apa yang telah menghidupkan kamu. Baik, jemaah sekalian, kita tadi bincangkan bahawa dalam hadis ni tadi adalah hadis yang mengingatkan bagaimana kehinaan di akhirat besok. Maka kita tak mahu menjadi golongan yang menyesal. Kalau nak menyesal di dunia, menyesal dahulu pendapatan, menyesal di hari kemudian tak berguna. Jadi untuk itu penting kita mempunyai ilmu supaya kita tahu apa amanah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Ya. Dan Islam tu kena ditegakkan secara keseluruhan. Ya, aqimuddin wala tatafarraqu fi. Dirikan oleh kamu akan ad-din itu, jangan kamu bercerai-berai. Maka kita tahu ya, syariat Islam tu dah lengkap sempurna. Maka kita tak ada pilihan lain. Jangan kita pilih yang lain daripada Islam. Kalau ambil lain daripada Islam, apa kata Allah Ta'ala? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang cari lain daripada Islam sebagai din, tak akan diterima daripadanya. Maka untuk itu jangan kita pilih yang lain daripada Islam. Kita hanya ambil Islam saja, jangan ambil lain daripada Islam. Jadi tak kira sistem ekonomi ke, sistem pendidikan ke, sistem perundangan, mahkamah, keadilan, semuanya mesti mengikut apa yang Allah syariatkan. Jadi macam yang kita bincangkan tadi ya, dari sudut ekonominya, sistem sosial, polisi pendidikan, dasar luar negara, undang-undang, mahkamah keadilan. Ini perkara-perkara besar yang sebenarnya hari ini diabaikan oleh umat dan juga para penguasa. Para penguasa dia wajib bertanggungjawab untuk menerapkan syariat Islam, menerapkan hukum Allah, menerapkan sistem ekonomi Islam, menerapkan sistem pendidikan Islam, menerapkan sistem sosial, menerapkan mahkamah Islam, begitu juga ya, undang-undang, istilah undang-undang Islam. Bila kenegaraannya Islam, maka dasar luar negaranya pun ada dasar luar negara Islam. Apa dasar luar negara kerajaan Islam? Iaitu membawa dakwah ke seluruh dunia. Kalau ada halangan-halangan dakwah itu, itulah kerja tentera untuk menghilangkan segala halangan-halangan. Ya. Jadi yang ada bidang kuasa untuk menerapkan syariat ni siapa? Para penguasa, pemerintah. Orang biasa dia tak ada bidang kuasa. Ya. Jadi bagi kita perlu selalu peringatkan diri kita dan juga yang lain-lain bahawa ini tanggungjawab amalah yang besar. Baik, sebagai penutup, ini surah Al-Ma'idah. Bila Allah kata, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi ya, kita kaitkan dengan hadis tadi ya, mengingatkan bahawa jangan para penguasa itu dia memerintah, dia tidak menerapkan syariat. Kalau dia tidak berlaku adil, sebenarnya dia berlaku zalim. Dia menghina orang lain, bahkan menghina diri dia sendiri. Alangkah ruginya. Tak mahu kita jadi macam tu. Dan kita pula bila melihat kalau para penguasa buat benda yang tak betul ini, maka kita mesti ada usaha untuk menegur, mengingatkan. Dan semua orang kena main peranan. Kalau tak upaya nak menegur dengan secara lisan terus, tulis ke, rakam ke, rekod ke, hantar ke, kongsikan ke. Yalah, kaedah macam mana pun
Yang paling penting kita kena apa? Menyampaikan kebenaran, mengingatkan. Kerana bila orang buat salah, kata Nabi SAW apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang di kalangan kamu melihat kemungkaran, maka naklah diubah. Naklah diubah dengan tangannya. Fa illa yastati fa bi lisani. Upaya kerana dia tidak ada bidang kuasa, maka dengan lisan, kena nasihatkan, kena ingatkan. Kenapa kita tak mahu mereka melakukan peraturan yang salah, menginaya umat, menginaya orang lain ya dengan apa peraturan dan sistem yang bukan Islam. Maka untuk itu ini penting kita faham perkara ini, bahawa menjadi tanggungjawab kita semua untuk muhasabah para penguasa. Kita kena buat penilaian dan kita pun kena buat keputusan. Kalau perkara yang salah, kena dibetulkan, kena diperingatkan supaya dia berubah ya. Kalau tak buat juga, kalau tak upaya dengan ya dengan lisan, dengan tangan, dengan teguran, fa biqalbi. Nabi kata kalau dah tak upaya nak buat dengan menasihatkan, mengingatkan, fa biqalbi, maka kena juga buat sesuatu. Fa biqalbi itu maknanya dengan hati nurani, akal fikirannya dia memikirkan perkara itu. Dan dia kena buat pendirian yang betul, makna tidak setuju, tidak redha terhadap maksiat dan kekufuran. Ya. Dan dia benci, tak suka perkara maksiat dan kekufuran ni. Dan Nabi kata itu wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Maknanya jangan sampai tak ada iman pula. Nabi kata apa, kalau tak buat cara macam tu, walaisa wara adzalika minal iman habbatu khardalin. Dan tiadalah selepas yang demikian tu keimanan walaupun sebesar biji sawi. Sebab apa? Kalau orang pun tak memikirkan, tak mengkaji dan dia sokong pula, dia bertahan dalam maksiat, kekufuran, kezaliman yang dia nampak jelas, maka Nabi kata tak ada iman lepas daripada itu. Jadi hati-hati ya, jangan kita sampai keimanan yang rosak. Baiklah jemaah sekalian, pada malam ni itulah perkongsian perihal hadis tu, hadis yang menerangkan kepada kita bagaimana ya, kalau para penguasa pemerintah dan dia memerintah, Nabi ya, tidaklah seorang yang memerintah selama 10 tahun atau lebih dan tidak berlaku adil di antara mereka, kecuali ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan dilantai dan dibelenggu. Mana dalam keadaan hina, dalam keadaan terseksa, dan kita tak mahu jadi macam tu. Dan kita peringat dengan para penguasa kerana mereka ada bidang kuasa, maka jangan dikhianati, jangan diabaikan tanggungjawab tu. Kalau tidak nanti besok, na'udzubillah, ada yang kena heret, kena belenggu. Waktu itu kehinaan dan kesengsaraan. Tak mahu kita jadi macam tu. Itulah jemaah sekalian pada malam ini perkongsian yang ingin saya buat ya berkenaan dengan hadis tadi, dan ada mukadimah mengingatkan ya ayat Al-Quran, mengingatkan kita supaya apa, istajibu lillah wa lirasul idza da'akum lima yuhyikum. Sahutlah panggilan, seruan bagi Allah dan bagi Rasul, idza da'akum ya, apabila dia menyeru kamu, mengajak kamu, lima yuhyikum, bagi apa yang dia menghidupkan kamu. Jadi ajaran Islam, syariat Islam sebenarnya adalah syariat yang terbaik yang datang dari Allah, tujuannya untuk manusia. Baik, kita baca doa penutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Itulah dia sedikit perkongsian daripada saya. Ya. Macam mana Tuan Haji Muhammad, boleh faham? Orang Terengganu. Alhamdulillah. Buka mic tu. Mic tu tak buka mic, dia tak dengar tak. Mikrofon tu, Tuan Haji punya mikrofon tu. Kena tekan kat situ. Baik, ada siapa-siapa yang lain kalau ada perkara-perkara yang nak dibincangkan ke, ya, pendapat ke? Tu ada buka mikrofon tu, ada apa soalan ke?